Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, dan selawat serta salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ustaz ni kata saya perlukan yang saya punya. Lepas tu kan cik dengan apa ni, telefon saya okay. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Setelah berapa hari berada di Madinah ni, dek, asyik kamu kena dekat ni kan, dia kena tekan lagi biar rapat. Bila kamu jauh susah sikit. Ni tak, no, wire saja. Tu ya. Okey. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ni hari yang ketiga. Sebenarnya 2 malam berturut-turut tu tidur yang tak cukup. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu malam tadi lagilah ya. Malam tadi sebab Raudah tu masuk pukul 11.30. Okay, kat sini jam 2.30 pagi. 2.30 pagi. Subuh dan pukul 6. Subuh dah 5.45 macam tu. So sebenarnya lebih kurang lah dengan Malaysia kalau subuh sekarang. Sebabnya musim sejuk, malam panjang dan siang pendek. Jadi sekarang ni pukul 2 pagi. Dah kalau macam tu lah ya tuan-puan. Terima kasih yang bagi gift yang baru, yang pelik-pelik, yang jarang dilihat. Terima kasih yang bagi star sepenuh hari Jumaat. Ramai yang infak dan sedekah melalui star di FB. Terima kasih semua yang menunggu kan, sebab biasa Jumaat kita mula 6.40. Hari ni kita mula sangat lambat kan. Kalau Malaysia 6.40 kita akan mula dengan bacaan surah Al-Kahfi full penuh. Tapi sekarang Malaysia dah pukul 7.30. Kasih banyak-banyak yang masih menunggu dan tetap hadir walaupun kita mulakan lambat. Alhamdulillah. Inilah perjuangan kita, perjuangan istiqamah. Istiqamah itu mahal, istiqamah itu susah. Menuntut pengorbanan, perjuangan, kesabaran, membuatkan kita rasa kadang-kadang nak ambil jalan yang mudah. Buat pengumuman je lah, dibatalkan, ditangguhkan. Oh, terima kasih yang bagi gift Awan yang menurunkan banyak star. Betul kan, kadang-kadang tu kita mudah untuk memilih jalan exit. Exit daripada ujian yang datang. Subhanallah, patutlah rasa macam kaki ni. Okey, Masya Allah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, hari ni hari Jumaat yang barakah. Di Malaysia pukul Jumaat jam 7.30, di Madinah ni jam 2.30. InsyaAllah kita akan mulakan pagi Jumaat yang barakah di sini dan barakah juga di Malaysia. Sebab keberkatan hari Jumaat ni tidak ada beza sama ada di Madinah ataupun di Malaysia. Kerana keberkatan berkaitan dengan hari Jumaat ini adalah keberkatan yang Allah turunkan kerana waktu, bukan kerana tempat. Sebab itu kita bincang semalam, berkat ni ada pada waktu kan, waktu yang berkat, hari Jumaat kan, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, itu waktu. Berkat juga ada pada tempat. Manakala saya di sini sedang bertembung kan, keberkatan pada tempat iaitu tanah yang berkat ini, dan kedua keberkatan pada waktu iaitu hari Jumaat. Masya Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian,
saya akan sebutkan insya-Allah beberapa keberkatan yang berkaitan dengan hari Jumaat. Tak, kadang apa ni, kamu ni je apa yang saya sebut tu saya minta, faham tak? Keberkatan hari Jumaat, beberapa dalil dan keberkatan pada hari Jumaat. Jadi sebelum kita sebutkan tu tentang dalil keberkatan hari Jumaat, bismillahirrahmanirrahim, minum air sikit. Dalil fadilat kelebihan hari Jumaat, kita akan mulakan dulu dengan bacaan doa. Subhanallah, Allah Akbar. Kat sini pukul 2.30 pagi Jumaat. Mudah-mudahan doa kita semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sama-sama ya, kita akan mulakan dulu dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Kita bacakan doa ya, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Macam ni, sebelum kita baca doa tu, kita baca dulu 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Memandangkan kita dah mula lambat, jadi mohon maaf hari ni kita tak baca Al-Kahfi full. Sebelum ini kalau hari Jumaat kita akan baca full kan surah Al-Kahfi. 110 ayat tu kita baca penuh. Tapi kerana kita terlewat hari ni, faktor-faktor waktu, kekangan waktu di sini, komitmen di sini, kita mula lambat, Masya Allah, jadi kita tak sempat untuk baca surah Al-Kahfi full. Boleh ya? Nanti kita baca komen-komen sahabat insya-Allah. Selepas habis doa, nanti kita baca komen sahabat. Ada yang harapkan itu, ada yang mohon doa itu, mohon doa ini, insya-Allah. Okey, kita baca dulu 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Lepas tu kita baca Asmaul Husna dulu. Boleh ya? Lepas tu baru kita akan bacakan doa kita insya-Allah. Baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan akhir surah daripada surah Al-Kahfi, yang mana ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, maka akan dilindungi, Allah akan melindunginya daripada gangguan ataupun daripada fitnah ataupun ujian yang dibawakan oleh Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, walaupun mungkin kita tidak sempat bertemu dengan Dajjal, namun kuncu-kuncunya, Dajjal-Dajjal kecil telah pun mula keluar daripada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi lahir bermulalah ujian akhir zaman, bermula dengan kelahiran Nabi SAW. Kalau kita ingat, Nabi lahir pada tahun gajah. Ketika itu tidak ada lagi tarikh, tidak ada lagi kalendar. Sebab itu dipanggil tahun gajah. Kan? Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab kalendar Islam bermula pada hijrah. Hijrah Nabi ketika umur Nabi 50 tahun. Hijrah Nabi ketika umur Nabi 53 tahun. Barulah kalendar hijrah bermula. Dan sebenarnya kalendar hijrah ini dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, dan ketika itu setelah Rasul wafat. Rasul wafat umur 63. Lepas itu Sayyidina Abu Bakar dulu jadi khalifah. Selepas itu barulah Sayyidina Umar. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar ni kan banyak buat perluasan kuasa. Hantar delegasi ke luar negara, perluasan kuasa sangat laju dan sangat hebat dan luas ketika itu ada pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Sehingga kan Masya Allah Sayyidina Umar disebutkan sebagai Masya Allah khalifah yang membawa banyak perubahan. Zaman Sayyidina Umar lah terbinanya banyak institusi dan banyak kementerian. Kementerian Kesihatannya, Kementerian Pendidikannya kan. Semua sistem muamalahnya dibina pada zaman Sayyidina Umar. Okey, apa yang saya nak sampaikan ialah satu ketika Sayyidina Umar menuliskan surat kepada raja. Peluasan kuasa memang giat dilakukan masa zaman Sayyidina Umar. Tulis surat nak hantar ke raja itu, raja ini. Sayyidina Umar mula berfikir, kita belum, bila hantar surat tak ada catatan tarikh. Macam kita lah tulis surat kan ada tarikh. Lalu Sayyidina Umar pun mencadangkan kita perlu ada tarikh, perlu ada kalender Islam supaya Sayyidina Umar boleh tulis tarikh surat ini bertarikh bila untuk catatan sirah ataupun sejarah. Lepas tu panggillah sahabat-sahabat ni. Sayyidina Umar panggil. Ini setelah kewafatan Nabi ni. Panggillah sahabat-sahabat bincang. Kan? Okey, apa cadangan kamu? Kita nak start tulis tarikh ni ataupun ataupun kalender ni bermula bila? Ada yang cadang bermula daripada kelahiran Nabi. Itulah start 1 Muharram, 1 Hijrah. Kita mulakan 1 Muharram, 1 Hijrah pada tarikh kelahiran Nabi. Ada yang kata, ada cadangan kedua kata, kita mulakan dengan tarikh pelantikan Nabi di Gua Hira tu. Kan Nabi dapat wahyu yang pertama. Ada yang kata sekian-sekian. Lepas tu ada cadangan kita bermula dengan tarikh Rasulullah berhijrah dan terus dinamakan kalender hijrah. Akhirnya setelah bincang-bincang, setujulah peristiwa hijrah yang berlaku ketika Nabi berusia 53 tahun daripada Mekah ke Madinah sebagai satu ataupun sebagai hari permulaan 1 Muharram, 1 Hijrah. Masya Allah. Dan selepas daripada itulah tuan-puan sekalian, bermulanya 1 Muharram, 1 Hijrah. Sebab itu segala peristiwa yang berlaku sebelum 1 Muharram 1 Hijrah pada peristiwa hijrah semuanya berdasarkan peristiwa. Kalau kita perasan catatan sirah, peristiwa sekian berlaku pada tahun pertama kenabian, iaitu ketika umur Nabi 40. Peristiwa sekian berlaku pada tahun kedua kenabian, tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11 kenabian. Tak disebutkan lagi tarikh, tidak disebutkan lagi kalender hijrah Islam, sebab tidak bermula lagi kalender Islam sebelumnya. Sebab itu sebelum wujudnya kalender Islam hijrah, apa berlaku disebutkan berdasarkan peristiwa apa yang berlaku pada tahun itu. Sebab itu kita akan sebut Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tak disebut tahun kedua hijrah ke, sebab belum, tak ada lagi. Jadi apa yang berlaku pada tahun Nabi lahir, bayangkan ya, sebab Nabi sebut kelahiranku dengan hari kiamat. Nabi, hadis Nabi ni, hadis yang sahih, Nabi sebut kelahiranku dengan kiamat ibarat ini. Nabi tunjukkan 2 jari yang bersebelahan, jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata kelahiranku dengan kiamat umpama ini. Maksudnya Nabi dah bagi tahu tanda kiamat yang pertama adalah dengan kelahiran Nabi SAW, iaitu kelahiran Nabi akhir zaman, kelahiran Nabi yang disebut dalam semua kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, Zabur telah ceritakan kan tentang Nabi akhir zaman sebagai satu tanda dekatnya bumi ini akan hancur, dekatnya dengan kiamat, dekatnya dengan hari pembalasan, dekatnya dengan huru-hara dunia. Nabi sebut dalam hadis kan, dekatnya kan kelahiranku kan, kelahiranku dengan kiamat umpama ini di antara 2 jari. Sebab itulah Masya Allah tuan-puan sekalian, fitnah, ujian akhir zaman telah bermula daripada Nabi lahir. Bayangkan ya, sejak daripada itu sampai sekarang
Dan pernah Nabi sebut ketika Nabi berada dengan sahabat, Nabi kata, Masya Allah, Nabi sebut apa? Sesungguhnya, tiba-tiba Nabi beristighfar, begitulah. Sesungguhnya lubang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti ini. Nabi mendekatkan hujung jari telunjuk dengan ibu jari seperti ini. Nabi dah kata, Nabi sebut depan sahabat, sesungguhnya lubang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kalau kita baca surah Al-Kahfi full, kita akan baca tentang Iskandar Zulkarnain, kan, tentera yang hebat, diketuai oleh Iskandar Zulkarnain, yang mana bila Iskandar Zulkarnain dia pergi ke satu kawasan, lepas tu penduduk di situ diminta untuk dibina tembok dengan makhluk yang banyak melakukan kerosakan. Kita tak boleh bayangkan Ya'juj Ma'juj ni macam mana, makhluk yang banyak melakukan kerosakan. Lalu Iskandar Zulkarnain menggabungkan antara tembaga dengan emas. Dikatakan gabungan tembaga, emas, besi. Saya tak ingat. Dek boleh cari gabungan apa, pembinaan yang dibina tembok Zulkarnain tu, apakah binaan. Dan dikatakan itulah binaan yang paling kukuh, unsur yang paling kukuh bila digaburkan, dicairkan dan digabungkan. Unsur ini tidak boleh dilentur dan tidak boleh dicairkan walaupun dengan api. Emas bila dilayur dengan api jadi cair, besi pun jadi cair, tembaga pun jadi cair. Tetapi apabila mereka digabungkan, unsur-unsur ni digabungkan, maka api yang bagaimana tahap kepanasan pun tidak boleh mencairkannya. Maksudnya bagaimana teknologi masa Iskandar Zulkarnain ini sangatlah hebat, dan pengetahuan yang Allah berikan kepada kaum ataupun kepada Iskandar Zulkarnain ini sangatlah hebat. Tuan-puan sekalian, kan kita tahu apa yang akan berlaku apabila Ya'juj dan Ma'juj ini lepas saja daripada tembok ini. 1400 tahun yang lepas Nabi dah bersabda, kan, lubang Ya'juj Ma'juj ni seperti ini, Nabi kata telah pun terbuka. Itu 1400 tahun yang lepas. Bagaimana sekarang lubang tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain itu, tuan-tuan dimati Allah sekalian, dan digambarkan apabila Ya'juj Ma'juj ini keluar, apa yang berlaku? Allahu Akbar. Dia akan melakukan kerosakan di muka bumi. Dia akan membunuh, dia akan menzalimi. Dikatakan mereka yang terlalu rakuh, terlalu lama berada di sebalik tembok ini ni, subhanallah, muslimin-muslimat akan keluar, dan setiap langkah, setiap bumi yang dia pijak itu, dia melakukan kerosakan pada binatang, pada tumbuhan, pada manusia. Dan ia berlaku dengan sangat cepat, dan mereka telah pun membiak ataupun telah pun membesar kumpulan ini berganda-ganda. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah. Namun Nabi SAW telah menyiapkan kepada kita apakah benteng yang terkuat untuk kita menghadapi Dajjal dan segala fitnah akhir zaman, kan, yang datang dalam bentuk dabah, yang datang dalam bentuk dukhan, iaitu asap tebal yang akan meliputi seluruh dunia. Asap ini bukan macam jerebu biasa yang kita tengok lepas warna kabur, tak. Tetapi asap ini akan memberi kesan yang berbeza-beza mengikut amalan masing-masing. Bahkan dikatakan bila ad-dukhan ini berlaku bagi orang kafir, asap itu menyebabkan keluar darah daripada hidung, telinga, mulut mereka. Mereka akan sakit kerana asap tersebut memberi kesan gatal-gatal sampai keluar darah daripada kulit. Macam-macam. Bagi orang munafik sekian, bagi pelaku maksiat ada kesan sekian. Tapi bagi orang mukmin, kesan asap itu hanyalah macam sesema. Mungkin batuk sikit-sikit, sesema. Ada juga kesan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kan, ada bah pula binatang yang melata, dan pelbagai lagi lah huru-hara akhir zaman kiamat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Namun Nabi SAW telah tinggalkan kita wasiat bagaimana kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yang paling dahsyat ada fitnah Dajjal. Di antara segala
ujian akhir zaman, fitnah huru-hara akhir zaman paling dahsyat dia Dajjal. Jika kita dilindungi oleh Allah dan kita buat amalan untuk selamat daripada fitnah Dajjal, maka fitnah yang lain adalah lebih lagi dilindungi. Kalau kita rasa macam takutnya Dukhan, takutnya Dabah, takutnya Ya'juj Ma'juj, takutnya tu, takutnya ni, takutnya serangan daripada Yahudi, kan, makar perancangan jahat Yahudi, apa lagi dia akan buat pada orang Islam sekian-sekian. Sebenarnya tidak ada yang lebih berat, dan seberat-berat ujian adalah ujian ataupun fitnah Dajjal, tuan-puan sekalian. Namun Nabi telah berwasiat kepada umatnya kerana cinta dan kasihnya. Antaranya Nabi kata, barang siapa yang beramal dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, hadis yang lain sebut 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Sebab itu kita dimohon, kita diminta oleh Nabi bukan untuk lawan Dajjal. Nabi tak tinggalkan kita. Nabi tak kata, okey, siap sedia kamu dengan tentera kamu berhadapan dengan Dajjal. Okey, persiapannya ialah sekian-sekian. Nabi tak sebut, kan, apa yang kamu perlu buat bila jumpa Dajjal, kamu kena lawan dia dengan sekian-sekian pedang. Tak. Nabi tinggalkan kita pesanan berupa mohon ataupun amalan yang akan dapat perlindungan. Kerana hanya Allah sahaja yang boleh selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan caranya adalah kita beramal dengan 10 ayat awal dengan menghafal. 10 ayat awal hafal, paksalah diri hafal. Susah Ustazah nak hafal, makcik dah umur 60. Kalau susah nak hafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi ini, makcik, hafallah ayat yang ke-10. Tapi janganlah terus pilih yang excuse ni. Terus hafal yang ayat 10 je. Padahal umur baru 40, baru 50, ingatan kuat lagi. Jadi cuba hafal 10 ayat awal ni. Tapi untuk 10 ayat akhir, Nabi sebut baca. Tapi kalau mampu hafal, lebih baik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, maka yang dituntut untuk kita adalah mohon perlindungan daripada Allah dengan segala mohon perlindungan dengan Allah daripada segala fitnah, ancaman, kacau bilau akhir zaman. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Amalan pertama. Amalan kedua, Nabi pesan apa? Bacalah doa, kan, sebelum memberi salam. Ini doa yang sangat hebat, tuan-puan sekalian. Tuan-puan boleh cari Google doa selepas tahiyat sebelum bagi salam. Nanti keluar doa tu dalam Google tu, memang akan ada. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, doa ini diajarkan oleh Nabi dan menjadi amalan Nabi. Baca selepas tahiyat, kan, lepas solat kita baca apa? Kita baca innaka hamidum majid. Jangan tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Baca dulu doa ini. Ini doa wasiat Nabi. Subhanallah. Apa doa dia? Allahumma, ya Allah, Allahumma a'udzubika, ya Allah, dah aku mohon perlindungan daripadamu, min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah kematian, wa min syarri fitnah al-masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Masih ad-dajjal, daripada kejahatan fitnah Dajjal. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu 4 permohonan perlindungan daripada Allah yang Nabi baca dan Nabi pesan supaya kita beramal. Cubalah hafal. Kalau tak hafal, Ustazah tak boleh nak hafal, tak lekat, urat-urat sel-sel otak dah putus Ustazah. Cuba dah hafal sebulan, tak ingat-ingat. Akhirnya tak bagi-bagi salam. Allahumma ini a'udzubika. Tak bagi-bagi salam sebab tak hafal tu. Ya Allah, dah lama dah tak bagi salam. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Dan contoh ni saya bagi contoh ni. Keadaan situasi, kadang dah hafal tapi time dalam solat tu tak ingat. Allahumma ini a'udzubika. Sebab siapa yang hafal dalam lafaz Nabi, iaitu dalam bahasa Arab ni, kita boleh baca kuat macam kita baca tahiyat tu. Kan tahiyat kan kita baca at-tahiyat tu. Jadi siapa yang hafal dalam perkataan Nabi ni, maka boleh kita baca dalam bahasa Arab tu. Boleh.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Kalaupun kita tak ingat, dah hafal tak boleh ingat, bacalah dalam bahasa Melayu. Tapi tuan-puan sekalian, tak boleh lafaz dengan lidah. Kita duduk lepas innaka hamidum majid, lepas tahiyat tu, kita pun stay lagi dan kita pun baca dalam hati. Pertama, mohon perlindungan, ya Allah, aku mohon perlindungan, mau berlindung denganmu daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Subhanallah. Dalam hati, tak boleh sebut. Jangan pula sebut, ya Allah, aku mohon perlindungan. Batal solat bila kita lafaz dengan lafaz bahasa Melayu, dengan bahasa kita, batal, tak boleh lafaz. Tapi dalam hati, no problem. Tapi sebaiknya hafal, kemudian bolehlah baca macam baca tahiyat tu lepas subuh bagi salam. Sebab itu disebutkan doa antara waktu yang mustajab doa adalah doa sebelum beri salam. Doa sebelum beri salam. Dan kita bukan hanya dituntut untuk baca doa ni. Apa-apa doa yang kita hafal, kan, dalam solat ada dua waktu yang berdasarkan hadis yang sahih, waktu yang paling mustajab. Bahkan ia lebih mustajab daripada doa selepas salam. Kan kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun zikir Astaghfirullahalazim, lepas tu kita baca doa. Itu kan lepas salam, kita baca Fatihah, baca kursi, kita baca doa. Antara waktu selepas solat dengan waktu dalam solat, lebih afdal waktu dalam solat dan lebih mustajab, lebih makbulah, dekat dengan makbulnya doa. Bilakah waktunya? Waktu sujud, yang mana hadis Nabi sebut apa? Nabi kata waktu yang paling dekat, hadis qudsi, antara aku dengan hamba-ku adalah ketika waktu sujud. Bukan sujud akhir saja, tuan-puan sekalian. Kita banyak sujud akhir barulah doa, barulah lama sikit. Sedangkan semua sujud dalam solat, daripada sujud pertama sampai sujud akhir, 2, 3, 4, 5. Kalau solat Zuhur ada 8 sujud, ke 8 sujud semua afdal. Tapi kalau kita solat berjemaah, ada imam depan, janganlah daripada yang pertama lama nanti kita tertinggal. Sebab apalah hujung yang akhir sekali je kita lama sikit. Ialah kalau daripada setiap sujud, maka kita akan ketinggalan, berbeza daripada imam tu untuk setiap kali rakaat. Jadi sebab itu kita ambil sujud akhir. Tapi bila kita solat sorang-sorang, kan, contohnya solat sunat dituntut sorang-sorang, kan. Solat sunat, tuan-puan sekalian, maka setiap sujud tu biarlah lama sikit. Contoh, sujud pertama, kan, contohnya solat sunat 2 rakaat, jadi ada 4 sujud. Kita pun masa sujud yang pertama, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Doa antara 2 sujud pula pun boleh, sebab semua itu doa. Rabbighfirli wali walidayya, contoh. Doa sujud kedua pula kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh. Sujud ketiga pula kita pun baca doa Rabbi ja'alni muqimas solah, contohan. Lepas tu yang keempat kita baca pula Rabbana hablana min azwajina. Itu doa daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi. So masa sujud boleh lafaz, boleh sebut. Tapi kita kata, Ustazah, saya tak hafal doa daripada Al-Quran sekian. Boleh tak masa sujud nak doa dalam bahasa Melayu? Boleh, tapi dalam hati tak boleh lafaz. Tak boleh masa sujud, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, loan dulu, beli kereta baru ya Allah. Contoh, kan, tak bolehlah sebut masa sujud tu. Boleh ke nak doa macam tu, Ustazah? Kenapa tak boleh? Kan terangan mohon ni nak buat, nak beli kereta ni bukan sebab nak menunjuk kereta lama asyik rosak je, nak hantar anak sekolah, nak cari rezeki, beli pun kereta biasa je. Lepas tu buat pinjaman yang patuh syariat. Tapi boleh dalam hati, tuan-puan sekalian. Bukan saya kata saya buat, saya nak sarankan, jika boleh setiap kali sujud, contohnya sujud yang pertama kita doakan untuk ibu dan ayah, sujud yang kedua kita doakan untuk pasangan kita, sujud yang ketiga kita doakan untuk siapa? Anak-anak, zuriat, keturunan. Sujud yang keempat kita boleh doakan untuk seluruh umat Islam, sahabat-sahabat jiran, adik-beradik, itu yang umum.
Masya Allah, Allahu Akbar. Masa sujud kan, kita selawat dulu. Selawat adalah pembuka kepada doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Lepas tu dalam hati terlintas, ataupun ingat doa Allahumma fili wali wa hidayah, itu baguslah. Tapi kalau tak ingat, bahasa Melayu, ya Allah, ampunilah dosa ibu ayahku, dalam hati. Berkatilah ibu ayahku. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu ayahku seperti taman syurga. Dah kita pun Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajibuni. Sujud kedua pula, ya Allah, rahmatilah suamiku, ampunilah suamiku, jadikanlah dia suami yang soleh, suami yang romantik, suami bertanggungjawab, suami yang prihatin, suami yang memimpinku ke syurga. Apa sajalah doa. Tuan-puan sekalian, daripada kita duduk merungut, kita duduk marah dia, bang bila awak nak berubah, bang bila awak nak jadi suami macam suami orang lain, bang tengok macam suami bla bla bla, tengok jiran sebelah suami dia rajin, tengok tu gini-gini. Daripada kita duduk merungut bebel dekat suami, lebih baik doa. Doa mustajab waktu sujud ataupun sebelum bagi salam. Doa Allah kalau nak berubah, nak bagi berubah suami kita tu sekelip mata, tak dijangka. Lebih daripada yang kita doa, lebih daripada yang kita duduk marah dia hari-hari. Kalau saya nak tunggu awak berubah, tunggu macam kucing bertanduk, awak ni sampai kiamat ni, daripada kahwin sampai 30 tahun ni, nak saya kejutkan je. Dek tak apa, awak menyandar, lepas tu lelap. Saya tak ada masalah, saya tahu awak memang tidur 1-2 jam je. Betul, sungguh saya faham, tak apa. Okay, it's okay. Kita sekarang ni ada 2 staff yang bantu, tapi 2 orang ni baru tidur sejam lebih je. Okay, nyandar sekarang. Okay, baik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, doa. Daripada kita duduk, bila kau nak berubah dek, bila kau nak berubah nak, bila gini-gini, lebih baik ubah kepada doa. Tuan-puan sekalian, subhanallah, Allah tidak ada kelemahan sedikit pun untuk makbulkan doa ni. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tu yang kadang kita tengok muka suami kan, contohlah ni, kita tengok muka suami campur geram, mesti dalam hati bebel kan. Dia tengah tidur ke, dia tengah ni kan, tengok dalam hati tu nampak macam diam, tapi dalam hati tu dia cakap bebel dalam hati. Adalah benda yang kita geram. Lebih baik kita ubah bebel ataupun rungutan ataupun keluhan dengan doa. Masya Allah. Okay, masa sujud tu doa. Doa pula sujud yang ketiga, doa untuk anak. Dalam hati, dalam hati tu melintas, ya Allah, jadilah anakku anak yang bermanfaat, suka berbakti pada ibu dan ayahnya. Anakku ini anak yang soleh kan, anak yang bijak, berjaya, contoh SPM dalam hati. Lepas tu yang keempat, ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabatku, jiran-jiranku, adik-beradikku, ya Allah, semua umat Islam. Masya Allah. Itu pertama waktu sujud. Sebelum bagi salam, kadang nak sujud lama ustazah, nanti darah pergi ke kepala, bila bangun tu jadi kepala berpusing-pusing. Dia kata, macam mana tu ustazah? Cik tak boleh nak sujud lama-lama, sekejap jadilah. Itu pun kalau imam lama, bangun je mengah, rasa nak marah dengan imam tu. Saya kata, makcik tak apalah, kau tak nak sujud lama, makcik jangan paksa, kan berpusing, susah pula tak bangun-bangun kan. Lepas tu bila waktu solat ni adalah waktu sebelum bagi salam. Itu waktu kedua, waktu yang mustajab doa. Jadi kita buat apa waktu tersebut? Kita buat apa tuan-puan sekalian? Sebelum bagi salam, doa yang disarankan oleh Nabi tadi, doa apa? Allahumma inni, yang Rasulullah ajarkan kita dan Rasul beramal, iaitu doa yang kita bacakan tadi. Doa apa? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan daripadamu, min azabi jahannam, daripada azab api neraka, wa min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup, kehidupan yang penuh fitnah ni, mohon perlindungan, wal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatin al-masih dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Itu doa yang Nabi ajarkan baca khusus selepas tahiyat, sebelum bagi salam, dan disebutkan inilah waktu yang mustajab dan makbulah, dekat dengan makbul doa. Jadi lepas dah baca doa tu, kalau tak ingat dalam hati, mohon perlindungan tu dalam hati, lepas tu kita boleh baca doa sepanjang-panjangnya. Tak bagi-bagi salam,
doa ibu ayah, doa suami, doa itu, doa diberi rezeki yang luas, doa diberi kesembuhan. Kita boleh baca apa jua doa. Kalau dalam bahasa Arab dan juga dalam yang kita hafal daripada hadis Nabi ataupun Al-Quran, kita boleh baca. Walaupun lama duduk tak bagi-bagi salam, tak ada masalah. Kalau saya sendiri, antara waktu sujud dengan waktu selepas tahiyat, saya lebih selesa dengan waktu selepas tahiyat untuk berlama-lama sebelum bagi salam. Sebab kalau lama sujud, saya sendiri pun rasa macam bila bangun tu rasa macam tapi berlama sikit, tapi lebih lama. Innaka Hamidum Majid, kita pun duduk dalam keadaan bersimpuh dan selesa. Jangan bagi salam segera, kita baca doa sebanyak-banyaknya yang kita hafal. Kalau dalam bahasa Melayu, apa yang kita terlintas, itu waktu mustajab dan makbul doa. Tuhan pada mati Allah sekalian. Okey, jadi sekarang kita baca 10 ayat awal dan akhir. Kita dah jelaskan kelebihan 10 ayat awal akhir surah Al-Kahfi. Kita dah jelaskan tadi tanda-tanda kiamat, huru-hara apa yang berlaku. Dan Nabi bukan suruh kita lawan tanda-tanda kiamat ni. Bukan suruh kita lawan Dajjal, bukan lawan Ya'juj Ma'juj. Okey, bukan lawan Dabak, tapi Nabi suruh kita mohon perlindungan. Kerana hanya Allah saja yang boleh melindungi kita daripada segala fitnah akhir zaman, daripada segala tanda-tanda kiamat ini. Maka apa yang Nabi wasiatkan, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. 10 ayat awal dituntut untuk hafal, beramal dengannya, faham maksud, beramal dengannya. 10 ayat akhir pula kita dituntut untuk apa? 10 ayat akhir dituntut untuk membaca dan beramal dengannya. Masya Allah, beriman dan beramal dengannya. Okey, kita baca sekarang 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Al-Fatihah kita dah baca tadi. Izinkan saya minum air sikit. Dek, kamu bagi je air dalam botol. Nanti saya tambah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dek. Allahu Akbar. Saya bersiaran daripada Madinah Al-Munawwarah. Ada yang tanya Ustazah kat mana? Panjang mukadimah tu kan. Jangan bimbang. Kalau mukadimah tu dah panjang, maksudnya dia dah bercampur dengan isi kandungan kuliah. Okey. Ada yang bila Ustazah nak baca tak baca-baca ni? Sekarang dah pukul 8.05 minit di Malaysia, pukul 3.05 minit pagi di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kita baca ya. 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina kurniakanlah buat kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu ya Allah, rahmatmu yang datang dalam bentuk pertolonganmu, rizqimu, kasih sayangmu, perlindunganmu, petunjuk hidayah dan taufikmu, rahmatmu yang datang dalam apa jua bentuk ya Allah yang kami perlu dan yang kami mahu.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam semua urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas, urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan kami dengan manusia, urusan kami dengan sekalian makhluk, urusan kami dengan jiwa kami, dengan hati kami, dengan emosi kami, dengan fizikal kami, dengan mental kami ya Allah, dan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah dengan petunjukmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah ayat yang ke-10, merupakan doa Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang menyelamatkan dirinya, akidahnya daripada raja yang zalim, yang diberi yang dikatakan, riwayat mengatakan nama raja itu Dicyanus, yang telah memerintahkan tenteranya untuk membunuh siapa yang menyembah selain daripada dia. Mereka minta dengan Allah petunjuk dengan doa ini. Allah beri ilham untuk menuju ke satu gua. Lalu di sanalah Allah menidurkannya lebih daripada 300 tahun. Allah memelihara dan menjaga mereka, kan, walaupun tanpa makan dan tanpa minum. Tuan pada mati Allah sekalian, mereka bangun dengan sihat wal afiat selama 300 tahun lebih. Dan sepanjang mereka itu tidur, ditidurkan Allah. Allah bolak-balikkan tubuh badan mereka kiri kanan supaya tak jadi bedridden tu, kan, tak adalah menggelupas ke apa. Maksudnya doa itu sangat powerful. Siapa sentiasa meminta dengan doa tersebut, maka Allah akan sempurnakan segala urusannya. Tuan-puan sekalian, sekarang kalau urusan kita dah sempurna, elok setiap hari makan sempurna, masak elok, pergi pasar elok, uruskan anak elok. Tapi kalau kita beramal dengan doa ini, maka kesempurnaan urusan kita itu adalah sempurna bagi pandangan Allah, sempurna untuk dunia dan akhirat. Jadi inilah doa yang diminta oleh Ashabul Kahfi, dirakam di dalam Al-Quran supaya kita beramal, dan Nabi tekankan untuk kita hafal. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami mohon daripadamu, daripada sisimu rahmatmu. Rahmat ni luas. Bagi orang sakit, rahmat Allah, Allah beri sembuh. Bagi orang yang sempit, rahmat Allah, Allah bagi lapang. Bagi orang yang sedang sedih, kecewa, rahmat Allah, Allah bagi bahagia dan gembira. Bagi orang yang diuji dengan kejatuhan, Allah akan tinggikan semula dan muliakan. Rahmat Allah itu luas. Apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu, walaupun kita tidak tahu. Tuan pada mati Allah sekalian, kita akan sambung bacaan 10 ayat awal surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء الله أكبر اللهم صل من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita bacakan Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, walillahil asmaul husna. Ini firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, iaitu dengan nama-namanya itu. Fad'uhu biha juga memintalah dengan nama-namanya, menyerulah dengan nama-namanya. Jadi kita memang disarankan untuk meminta dan menyeru dengan nama-nama Allah bila kita nak minta sesuatu. Contoh kalau nak minta rezeki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Mughni, yang maha kaya dan memberi kekayaan, yang memberi rezeki. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, rezeki yang sentiasa mengalir umpama seperti air Zam-Zam yang tidak pernah putus, ya Allah. Minta rezeki kan. Ya Allah, kurniakanlah rezeki anak. Ya Allah, kami telah tunggu 10 tahun. Ya Allah, rezekikanlah kami zuriat yang soleh dan solehah. Ya Allah, rezekikanlah kami sahabat-sahabat yang baik. Contoh kan. Bila minta kasih sayang, ya Allah ya Rahman ya Rahim, maha pengasih maha penyayang, ya Wadud yang maha cinta, berikanlah kecintaan dalam hati anak-anakku kepadaku, ya Allah. Berikanlah rasa cinta dalam hati suamiku untukku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibu ayahku rasa sayang kepadaku, ya Allah. Aku selalu merasakan bahawasanya, ya Allah, ibuku, ayahku tak sayangku. Jadikanlah mereka sayang diriku, ya Allah. Contoh. Minta apa lagi? Minta apa saja, kita disarankan untuk menyeru nama-nama Allah yang berkaitan dengan doa kita. Ustazah, untuk jadi tenang, saya ni selalu susah hati, rasa gelisah. Ya Allah, yang mukmin yang maha tenang, ya Allah, berikanlah ketenangan kepada hatiku. Aku sedang susah hati, rasa gelisah, tak tentu arah. Ya Allah, yang mukmin yang maha tenang, berilah ketenangan kepadaku. Ustazah, kalau kita nak supaya lapang dada kita, fikiran pun lapang, ya Allah ya Basit, ya Allah yang maha melapangkan, lapangkanlah fikiranku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah segala urusanku, ya Allah. Ustazah, kalau nak, sekarang saya rasa saya ni dihina, saya ni dihenyak-henyak, saya ni sedang dijatuhkan. Nama Allah mana ya Ustazah? Macam tu kan. Ya Allah ya Rafiq, ya Allah ya Rafiq, ya Allah ya Rafiq yang maha meninggikan, ya Allah ya Ali yang maha tinggi, ya Allah. Ya Allah ya Rafiq, ya Allah, maka tinggikanlah darjatku di sisimu, ya Allah. Tinggikanlah kedudukanku pada pandangan manusia yang menghinakanku, ya Allah. Itu contohnya. Masya-Allah. Ustazah, kalau nak doa supaya anak ni jadi anak yang soleh, doa yang mana? Nama Allah yang mana? Ya Allah, ya Allah, ya Latif yang maha lembut, ya Halim yang maha santun, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini, anak-anakku ini, ya Allah, lembut hatinya, ya Allah, santun akhlaknya, ya Allah. Contoh. Lagi apa tuan-puan sekalian? Ustazah, doa untuk sehat, sakit. Allah ya Salam yang maha sejahtera, ya Salam yang maha menyembuhkan, ya Salam yang memberikan kesejahteraan, keselamatan. Sejahterakanlah tubuh badanku daripada penyakit sekian-sekian. Selamatkanlah, hilangkanlah segala sel kanser. Allah ya Salam. Ustazah, saya tunggu jodoh. Apa dia? Ya Allah ya Jami' yang maha menyatukan. Ya Allah ya Jami'. Satu lagi, Allah ya yang maha menemukan. Ada satu lagi nama Allah bermaksud Allah yang maha menemukan. Apa tu? Saya pernah sebut sebelum ni. Cuba awak cari Ya Allah yang maha menemukan. Nama Allah SWT. Subhanallah.
Sebab itu adalah perintah daripada Allah. Walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka meminta, berdoalah dengan nama-nama tersebut. So cara beramal dengan asmaul husna, sahabat-sahabat sekalian, adalah kita boleh pilih nama Allah apa? Al-Wajid. Betul. Ya Allah ya Wajid, ya Allah yang maha menemukan, ya Allah, ya Allah ya Wajid, ya Wajid, ya Wajid yang maha menemukan. Temukanlah ya Allah pada tahun depan dengan jodohku, ya Allah. Paling lambat tahun depan. Umurku, ya Allah, dah 30 dah tahun depan, ya Allah. Ya Allah ya Wajid yang maha menemukan, temukanlah dengan jodohku. Ya Allah ya Jami yang maha menyatukan, dan satukanlah kami dalam ikatan pernikahan yang halal, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Temukanlah dengan jodoh yang tepat, yang soleh, ya Allah. Minta dengan nama tersebut. Subhanallah. Cara kaifiat kita beramal dengan asmaul husna, kita boleh pilih, tengok nama 99 tu, tengok terjemahan, sesuaikan dengan okey, sekarang ada masalah ni, mana nama Allah yang berkait? Oh, ada 2 nama Allah yang berkait. Oh, sekian. Kita pun boleh ambil, kita pun sebut nama Allah tersebut, sebut dan kita pun minta dengan doa yang kita nak tu. Doa tu macam mana? Doa apa? Berdasarkan keperluan kita, nama Allah apa? Jelas tak tuan-tuan sekalian? Hari ni hari Jumaat, kita adalah tadabbur asmaul husna. Tadabbur asmaul husna. Sebenarnya hari ni kita dah masuk Allah yang mukmin. Kita dah pun Rahman Rahim. Kita dah pun Rahmanur Rahim, Al-Malik dah, Al-Quddus dah, As-Salam dah. Kita masuk ke nama Allah yang ke-6, iaitu Al-Mu'min. Betul kan? Nama Allah tu hari ni Allah yang mukmin. So kita terus masuk je kepada pengajian kita ni. Masuk terus kepada pengajian, tuan-puan sekalian. Sebelum itu sama-sama kita baca Asmaul Husna daripada awal sampai akhir. Bismillah. Okey, sama-sama semua sahabat-sahabat yang hadir. Di sana ada satu lagi, ada banyak dalil kelebihan ni. Satu lagi saya nak baca. Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, terdapat 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, beramal dengannya, kan? Barang siapa yang beriman dengannya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. So, membaca, menghafal, berzikir dengan Asmaul Husna adalah satu amalan yang dijamin untuk kita dapat syurga Allah. Subhanallah. Maksudnya amalan ini mendatangkan rahmat Allah. Lalu dengan rahmat Allah, Allah pilih kita menjadi ahli syurganya. Masya Allah. Untuk jadi ahli syurga Allah, ada dengan pilihan Allah. Untuk jadi ahli-ahli di dunia, ahli tepue ke, ahli nokza ke, ahli julian ke, ahli macam-macam ahli lah kat dunia ni. Ahli-ahli dunia ni boleh dengan ikhtiar, dengan manusia, dengan kita bayar sekian-sekian jadi ahli, dapat harga ahli. Itu saya bagi contoh. Okey, tetapi untuk ahli syurga memang sepenuhnya adalah pilihan Allah. Jadi kita dengar amalan ni, untuk jadi ahli syurga, dijamin syurga. Kita buat sebanyak mungkin mana-mana amalan yang dikaitkan dengan syurga. Sebab dengan itu mendatangkan rahmat Allah, lalu kita insya-Allah akan dapat menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi kita akan baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir. Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Al-Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqib.
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang saya hormati lagi saya kasihi, semoga kalian semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, di pagi Jumaat yang barakah. Di sini jam 3, hampir jam 3.30 pagi. Lebih kurang dalam 2 jam lebih lagi nak subuh. Saya bersiaran langsung daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan cuaca di sini sangatlah sejuk. Waktu subuh ni, waktu pagi ni cuacanya lebih kesejukannya, cuacanya kita panggil apa, suhunya lebih kurang dalam 10 darjah Celsius, 8-10 darjah Celsius, sangat sejuk. Dan sahabat sekarang di Malaysia jam 8, hampir 8.30 kan, 8.24, Masya Allah. Dan pada hari Jumaat, setiap pagi Jumaat sebenarnya kita akan baca, kalau di Malaysia kita mula 6.40, kita akan baca surah Al-Kahfi full, guna baca Asmaul Husna. Dan kemudian kita berselawat, kerana memang ada hadis yang khusus Nabi sebut sesungguhnya selawat dan salam umatku akan diangkat pada hari Jumaat, maka perbanyakkanlah berselawat kepadaku. Sebab itu antara zikir yang khusus pada hari Jumaat perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dalam 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang rasa, Ustazah, selawat tu tak sebut Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya segan lah, saya rasa tak sedap lah kalau sebut nama Nabi tak sebut Sayyidina. Tuan-tuan sekalian, selawat itu adalah selawat malaikat Jibril, maka ia sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. So siapa yang berselawat letak Sayyidina, ada bahagian pahalanya. Yang tak letak Sayyidina juga bahagian pahala, sempurna. Yang kita buat nasyid tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya selawat kita tu dah dua-dua ada. Selawat ada, salam ada. Perasan atau tidak? Yang pertama, sallallahu ala Muhammad, ya Allah rahmatilah ke atas Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, ya Allah selawatkan, rahmatilah ke atasnya, wasallam, dan salam sejahtera ke atasnya. Sebab kita kan dituntut dua, untuk Nabi dua yang dituntut. Apa dia sahabat? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman,
Sesungguhnya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah salawat, wa sallimu, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat dituntut untuk dua, selawat dan bagi salam. Subhanallah. Jadi kita ni nak bagi sahabat Nabi bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kami tahu macam mana nak bagi salam kepadamu, tapi bagaimana untuk kami berselawat kepadamu? Bila Tuhan perintah, wahai orang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi. So para sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, bila turun perintah wajib, perintah daripada Allah untuk mengucapkan selawat dan salam, sahabat pun pergi bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, kami tahu macam mana nak bagi salam padamu, tapi bagaimana untuk kami berselawat? Sebab apa? Masa tu Nabi berhadapan, Nabi duduk depan para sahabat. Untung para sahabat, Nabi depan mata, boleh direct tanya. Nabi depan mata, boleh dipeluk, boleh dicium Nabi. Masya Allah. Jadi kalau Nabi depan mata, jumpa Nabi, terus bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kita pula tak ada Nabi depan kita. InsyaAllah kat syurga jumpa Nabi, kat mahsyar kita akan dibangkit dengan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Jadi para sahabat cuma tanya, macam mana nak selawat padamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun bersabda, Rasul ajarkan lafaz-lafaz selawat yang sampai kepada kita. Antaranya yang kita jadikan nasyid tadi tu, Sallallahu ala Muhammad, itu selawat malaikat Jibril ke atas Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manakala kalau cara kita beri salam pada Nabi, yang kalau kita baca lagi selawat tu kan, ya Nabi salam alaika, wahai Rasul salam ke atasmu, ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam ke atasmu. Itu cara kita bagi salam pada Nabi. Kita tak boleh Assalamualaikum Nabi, lain Assalamualaikum ya Nabi. Itu cara para sahabat, sebab Nabi depan. Sebab itu bila kita sampai dekat Raudah, sampai ke Masjid Nabawi, kita akan bagi salam direct. Sebab Nabi kata, barang siapa yang menziarahiku umpama seperti, barang siapa yang menziarahiku selepas mati, ziarah ke Masjid Nabi, ziarah saya tunjuk begini sebab Masjid Nabawi sebelah sini. Tuan-puan sekalian, saya sekarang berada di Madinah Al-Munawwarah, tak jauh daripada penginapan ni, lebih kurang dalam 200 meter adalah Masjid Nabawi. Bila masuk di Masjid Nabawi, kita terus hadap kiblat. Hadap kiblat bermaksud hadap makam Nabi SAW. Setiap kali masuk Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam sejahtera. Kita bagi salam direct kepada Nabi. Allahu Akbar. Kemudian jangan lupa bagi salam juga kepada sebelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Al-Khattab. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Masya Allah. Dan sebenarnya cara kita berselawat dan bagi salam, Allah telah aturkan dalam bacaan At-Tahiyyat. Itulah cara kita bagi salam kepada Nabi dan para Nabi. Apa dia? Kan kita akan bagi salam, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Okey, baca tahiyat macam mana? At-tahiyyatul mubarakatuh. Apa maksud at-tahiyat? Segala kemuliaan. At-tahiyyatul mubarakatuh, dan segala keberkatan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu, dan segala salawat ataupun rahmat. At-tayyibatu lillah, dan segala kebaikan di sisi Allah, bagi Allah, daripada Allah. Lepas tu kita start bagi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Betul tak tu? Saya confused. Betul kan? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Kita bagi salam kepada sekalian para nabi dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, salam sejahtera ke atasmu. Siapa? Mu tu saat ke atasmu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ke atas sekalian para nabi.
dan rahmat Allah dan berkat Allah ke atasmu, wahai para Nabi, Nabi Muhammad dan semua para Nabi. Barulah kita akan beri salam ke atas diri kita sendiri. Assalamu alaina, dan salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hebat tuan-puan sekalian, bacaan tahiyat ni hebat. Allah susun permulaan adalah dengan kita beri salam kepada sekalian para Nabi, termasuk Nabi Muhammad lah, dan kita beri salam pada diri sendiri dan bagi salam kepada seluruh hambanya yang soleh. Agak-agak berapa jumlah? Siapa boleh kira berapa jumlah? Siapa boleh kira berapa jumlah semua tu? Nabi ada berapa? Yang kita tahu 25 orang Nabi. Yang kita tidak tahu, ada yang mengatakan Nabi ada 300 lebih. Ada yang kata ada beribu, ada yang kata beratus ribu Nabi yang tidak kita tahu. Kedua, kita bagi salam pada diri sendiri. Ini berlaku dalam solat saja. Ke ada orang depan cermin, Assalamualaikum pada diriku, Assalamualaikum Asma. Wah, mula suami, cik suami saya kan telefon, Ustazah Asma ni dah lain macam, dah tanda-tanda kematian ni. Mana ada orang bagi salam di sini depan cermin, Assalamualaikum diriku sendiri, Assalamualaikum Asma binti Harun. Mana ada orang bagi salam pada diri sendiri? Tapi dalam tahiyat kita bagi salam pada diri sendiri. Assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami, ke atasku, ke atas kami. Salam sejahtera, bagi salam pada diri sendiri. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas semua wa ala ibadillah, dalam sejahtera ke atas, dan sejahtera ke atas semua hambanya yang soleh. Tuan-puan sekalian, berapa jumlah orang soleh? Oi, bilion dah kot. Daripada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Adam sampai sekarang, orang soleh tak tahu berapa ramai. Dan yang hidup sekarang tak tahu berapa ramai. Tahu tak tuan-puan sekalian, apa kelebihan jadi orang soleh? Setiap kali solat kita dapat doa berbilion, bilion daripada umat Islam yang soleh. Contoh, waktu zuhur. Sekarang umat Islam di dunia lebih kurang dalam hampir 3 bilion. Manusia dalam 7 bilion. Seluruh manusia dalam 7 bilion. Umat Islam dalam 2.8 bilion. Waktu zuhur, umat Islam solat. Semua baca tahiyat. Dan semua akan doakan orang soleh dalam bacaan tahiyat. Dan jika kita orang yang soleh, kita orang yang baik, baik zahirnya, baik dalamnya, kita orang soleh, insya-Allah ya, kita semua orang soleh. Mudah-mudahan kita orang soleh. Orang yang soleh, setiap kali solat didoakan oleh bilion umat Islam yang solat. Itu kelebihan jadi orang soleh. Sebab apa? Masa kita semayang, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera, sejahterakanlah ya Allah, kesejahteraanmu ya Allah buat kami dan buat semua hamba-Mu yang soleh. Tuan-puan sekalian, kalau untuk kami, kita doakan, kita seorang je doakan. Tapi bila sebut wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas sekalian hamba-Mu yang soleh, maka doa kita itu, salam sejahtera tu, kita mohon untuk semua orang soleh. Kita tak tahu orang soleh di dunia sekarang yang telah mati berapa orang. Tapi doa kita tu dalam tahiyat tu adalah untuk semua orang soleh. Dan apa yang berlaku? Kembali semula kepada kita jumlah doa tersebut. Dan kalau kita orang soleh, kita beruntung. Sebab yang mana kita tengok orang sedang solat tu, yang mana dia ada baca doa sejahtera untuk orang soleh, kita termasuk. Kita tengok orang solat kat Madinah, dekat Mekah, seluruh dunia, kita termasuk dalam doa yang diminta oleh orang tersebut yang solat. Lalu dalam solatnya dia baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan sejahtera ke atas semua hambanya yang soleh. Sebab itulah kita kena berusaha menjadi orang yang soleh. Antara doa, Allahumma ja'alni minas salihin, ya Allah jadikanlah, Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Tak ingat bahasa Arab. Ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang soleh. Ya Allah jadikanlah anak-anakku hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah suamiku hamba-Mu yang soleh. Minta dengan Allah jadi hamba Allah yang soleh. Akhirnya kita jadi soleh betul, jadi baik kan. Subhanallah, akhirnya apa yang kita dapat? Setiap kali orang solat, kita dapat doa orang yang solat tu. Sebab dalam solat ada tahiyat, dalam tahiyat ada doa keselamatan, kesejahteraan untuk orang yang soleh. Dan kalau kita dapat keselamatan daripada Allah, bermaksud selamat dunia daripada segala mara bahaya dunia, kecelakaan dunia, penderitaan dunia. Dan paling utama, kita akan selamat daripada azab kubur dan selamat daripada azab api neraka Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu ilmu yang mahal tu. Ramai yang tak perasan tu. Ramai yang masa tahiyat pun tertidur-tidur lagi kalau tahajud.
Kan baca tahiyat tak habis-habis. Terlelap. Masa tahiyat tu terlelap. Lepas tu, dah baca belum? Start balik pada awal. Sampai selawat, terlelap lagi. Sambung balik. Tak balik pada awal. Kadang tahiyat ni kita tak hayati pun tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak faham nilai bacaan at-tahiyat. Kenapa jadi rukun dan wajib baca. Nilai bacaan dan tahiyat tu sangat hebat. Bila kita terjemah dan kita syarah sikit ni baru kita perasan. Betul lah, hebat lah. Dan permulaan tahiyat tu memuji Allah dengan 4 perkara. At-tahiyatu. Maksud dia apa? Segala kemuliaan. At-tahiyat itu kemuliaan. At-tahiyatul mubarakatu. Pertama, at-tahiyatul mubarakatu. Segala keberkatan. Tut-tayyibat. At-tahiyatul mubarakatu. Salawat. Salawat itu rahmat. As-salawatu tayyibatu lillah. Tayyibat, tayyib. Kebaikan. Lillah. Adalah bagi Allah. Puji dulu. Kemuliaan. Kan? Keberkatan. Rahmat. Dan juga kebaikan. Itu semua milik Allah. Puji Allah. Allah ya Hamid yang maha terpuji, suka sangat hambanya memuji. Bacaan tahiyat dimulakan dengan 4 pujian yang sangat hebat terhadap Allah. Lepas tu disambung dengan selawat ke atas sekalian para Nabi. Assalamu alaika. Bagi salam. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya. Bila kita bagi salam pada Nabi, Nabi jawab tak? Nabi akan jawab. Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Nabi bersabda, sesungguhnya di sisi Allah adanya malaikat yang akan menyampaikan salam daripada umatku. Tuan-puan sekalian, kita bagi salam kepada para Nabi dalam solat. Yakinlah salam kita akan disampaikan oleh para malaikat kepada sekalian Nabi yang kita bagi salam. Tapi kadang kita baca tahiyat tak sedar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Rupanya kita baca je, tak sampai ke hati, tak pergi kepada otak kita ni, fikiran kita ni. Tapi lepas ni, tuan-puan sekalian solat Zuhur kan, saya pula lebih kurang 2 jam lagi akan solat subuh di Madinah ni. Time sebut Assalamu alaika ayyu. Biarlah naik bulu roma tu. Kita bukan bagi salam pada raja ni. Kalau raja pun berdebar. Bukan bagi salam. Kadang-kadang orang jumpa saya, dia orang menggeletar. Ustazah, Assalamualaikum. Nak ambil gambar menggeletar. Sebab sebenarnya dia terkejut. Tiba-tiba saya duduk depan mata. Duduk kat Madinah ni, jumpa ramai kan. Kadang semayang, kita pun pusing nak salam orang sebelah. Ustazah ke? Dia pun mula, dia terkejut sebenarnya. Dia terkejut. Ustazah, ketar saya nak ambil gambar. Macam tu lah dia terkejut. Ini bagi salam pada manusia biasa yang penuh dengan hina. Saya ni, kalau tuan-puan tahu aib, tuan-puan pun tak nak berkawan pun. Tak nak suka pun pada saya. Allah tutup aib saya ni. Tuan-puan sekalian, kalau kita bagi salam pada raja, orang besar, terkejut-terkejut kita jumpa, kita kagum pun kita macam excited. Dalam solat, dalam tahiyat, kita bagi salam kepada Nabi, para Nabi, dan salam itu akan diangkat oleh malaikat, disampaikan. Ya Rasulullah, umatmu bernama Asma memberi salam kepadamu. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Tulip. Ni nama Mastura Mustafa. Ya Rasulullah. Ni malaikat ni. Tugas dia ni. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama, tak bergeraklah pula, yang bernama Malia, yang bernama Kak Al-Akak Payung Kuning. Kalau TikTok ni nama bukan nama sebenar kan. Umatmu yang bernama Noraini Jalil, umatmu yang bernama Siti Fatimah, umatmu yang bernama Mas Liza, yang bernama Zulia. Ya Rasulullah, umatmu yang nama sekian-sekian menyampaikan salam kepadamu. Itu disebut. Nabi sebut inna lillah malaikatan. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat. Yuballighunani, yang menyampaikan kepadaku, min ummati salam, daripada umatku salam. Sebab itu di mana juga kita berada, bila-bila masa kita bagi salam dan selawat akan disampaikan oleh para malaikat yang bertugas kepada Nabi. Lalu Nabi akan jawab. Mudah-mudahan di mahsyar kelak Nabi mencari-cari kita. Mana umatku yang bernama Razia? Mana umatku yang bernama Razasu? Mana umatku yang bernama Arina? Mana umatku yang bernama Aisyah? Mana umatku yang bernama Nur Awi? Mana umatku yang bernama Rokiah? Subhanallah. Nur Misdah. Kan? Husnul Khatimah. Umatku yang bernama sekian-sekian. Rasul akan cari kita. Sebab kita selalu bagi salam pada Nabi. Macam mana kita nak salam kita ini ada nilai? Kenalah bagi salam dengan hati. Bagi salam dengan hati, tuan-tuan sekalian. Contoh kita bagi salam dengan manusia bukan nilai ibadah. Assalamualaikum, nak pergi mana? Assalamualaikum.
Kadang tu tuan pasal kita bagi salam pada orang, tapi bukan nilai ibadah dan tak ada nilai doa. Rupanya salam itu adat, bukan ibadat. Kalau ibadat, kita akan bagi salam dengan elok-elok. Assalamualaikum. Maksudnya salam sejahtera ke atasmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada Assalamualaikum, Assalamualaikum pula, tertinggal lam. Assalamualaikum tu akan jadi maksud dia kecelakaan bagi kamu. Tinggal jelam asamu maksudnya celaka bagi kamu. Na'udzubillah min zalik. Kena bezakan salam adat dengan salam ibadat. Adat tu dia macam jadi menyapa je. Assalamualaikum gimana tu? Tapi Assalamualaikum. Salah sejarah kat tamu, terus kita seru nama Allah Assalam. Yang kita dah belajar dalam beberapa minggu lepas, Asmaul Husna, Assalam maksudnya Allah yang memberi kesejahteraan, Allah beri perlindungan, Allah beri kesihatan. Salam, Allah yang maha sejahtera, maha pelindung semua tu. Tuan-puan sekalian. Jadi, lepas ni, bila kita time solat, time tahiyat tu, biarlah terasa bila sebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Nabi. Wahai para Nabi, wahai Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah ke atasmu, wa barakatuh, dan berkat Allah ke atasmu. Assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas semua hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah. Kalau kita faham maksud, naik bulu roma tuan-tuan sekalian, masa tahiyat barulah datang rasa khusyuk. Tapi ni sebab hafal dah lancar kan, tak rasa apa-apa. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibati assalamu alaikum, laju pula tu. Jadi bimbang, lafaz itu hanya pada lidah, tak pergi pada hati, takut tak sampai kepada ilahi. Masya Allah. Faham ya sahabat-sahabat muslimin muslimat? Masya Allah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita dah baca Asmaul Husna. Kita dah memahami macam mana nak beramal dengan Asmaul Husna. Ustazah, macam mana saya ni kan merasa macam tak berapa bijak lah. Tahlah, saya tengok orang tu bijak, mudah faham, cakap pun macam orang bijak. Saya bercakap pun macam, hai, kalau lagi banyak cakap, lagi nampak tak bijak tu Ustazah. Macam mana nak zikir apa? Allah ya Hakim, yang maha bijak, jadikanlah aku bijak. Sebutlah dalam 10 kali contoh. Ya Allah ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim. Ya Allah yang maha bijak, jadikanlah aku seorang yang bijak, ya Allah. Doa untuk anak, ya Allah ya Hakim, yang maha bijak sana, jadikanlah anakku seorang yang bijak, ya Allah. Ustazah, saya ni nak jadi cergas tubuh badan. Saya tengok Ustazah cergas je kan, pagi sampai malam itu ini. Macam mana Ustazah nak jadi cergas? Saya pun kata yang bagi cergas adalah Allah ya Rashid, yang maha cerdas. Ya Allah ya Rashid, yang maha cergas, yang maha cerdas, ya Allah. Jadikanlah fikiranku cergas, bagilah tubuh badanku cergas. Ustazah macam mana? Kan? Contoh soalan apa? Kita nak apa daripada Allah? Mesti ada kaitan nama Allah yang kita boleh seru, lalu kita minta sesuai permintaan kita. Ustazah, saya ni kurang ilmu, kurang faham. Macam mana nak jadi anak? Saya nak sangat anak saya jadi alim ulama, orang yang berilmu. Jadi ya Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu, yang maha tahu, yang maha mengetahui. Ya Allah yang alim, ya alim, ya alim. Sebut apa kali nama Allah? Berapa kali terpulanglah? Nak ganjil ke, nak genap ke? Dibilang ke, tak terbilang ke, boleh saja. Yang penting masa sebut nama Allah itu dengan khusyuk, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Ya Allah ya alim, yang maha memiliki ilmu, jadikanlah anakku orang yang berilmu. Ya Allah ya alim, yang maha mengetahui, jadikanlah aku orang yang berpengetahuan, yang mahir dan apa yang aku buat ni, ya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan Allah sekalian, siapa yang baru masuk, anda dengar daripada awal sikit, tengah-tengah pun tak apa. Kita dah membincangkan tentang banyak nama-nama Allah Asmaul Husna. Sebab hari Jumaat memang waktunya tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah. Sekarang di Malaysia dah pun pukul 8.46. Kita di sini pula pukul 3.46 pagi. Sedang elok ni 2 jam lagi subuh. Subuh kat sini 5.45 macam tu. Subuh dekat Madinah Al-Munawwarah. Maka tuan-puan sekalian, sekadar itulah perkongsian daripada saya. Kita tutup dengan doa. Sebab apa? Sebab apa doa tuan-puan sekalian? Saya berada di tanah suci yang barakah, Madinah Al-Munawwarah, dan bergabung pula pada waktu yang barakah, iaitu pada hari Jumaat. Ini waktu Qiyamul Lail ni, waktu yang mustajab doa, 2/3 malam. Subhanallah, yang mana Allah berfirman di dalam hadis qudsi,
Di manakah hamba-hambaku? Bila Allah berfirman, Nabi bersabda, sesungguhnya di pertengahan malam 23 malam Allah turun ke langit bumi. Lalu Allah bertanya, mencari-cari, di mana hambaku yang meminta untuk aku makbulkan? Di mana hambaku yang berdoa untuk aku kabulkan? Macam itulah, untuk dimustajabkan. Jadi berhimpunnya, kalau saya sekarang ini berhimpunnya, tempat yang berkat iaitu Madinah Al-Munawwarah. Sebelah je daripada penginapan, tak jauh lah dalam 200 meter ni adalah Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Tempat ini berkat. Bergabung pula pada malam Jumaat. Jumaat, hari yang barakah ini, ada dalil hadis Nabi banyak tentang keberkatan hari Jumaat. Waktunya tidak ditolak doa. Dan bergabung pula pada waktu malam, waktu tahajud. Sahabat pula berada di Malaysia, hari Jumaat yang berkat. Masya Allah. So saya akan bacakan doa ni. Mudah-mudahan sahabat-sahabat boleh aminkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan kita ni. Saya minta izin, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dik, kamu ada bawa air kotak, air coklat tak? Tak ada. Dalam tu tak ada. Benda tu adalah sebenarnya dia dah rasa macam ya. Saya perlukan air manis sikit je. Sekejap, saya ingat-ingat balik kat situ. Tak apa, lagipun nak baca doa je. Tapi bila saya dah kelaparan gigil, sebenarnya kita nak baca doa yang indah, yang panjang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pegang tangan kanan ya, tuan-puan sekalian. Tapi sebab kamera ni depan, jadi dia nampak macam terbalik. Nampak macam saya pegang tangan kiri. Ni tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sama-sama membacakan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian bagimu Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ya Allah, ala asyrafil anbiya wal mursalin, ke atas sekalian para nabi dan para rasulmu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah buat kami ya Allah lidah yang lembut yang sentiasa berzikir dan memujimu ya Allah. Wa qalban muf'aman bisyukrik. Kurniakanlah buat kami ya Allah hati yang sentiasa khusyuk dan sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakanlah kami tubuh badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu, untuk melakukan sebanyak mungkin amal-amal salih ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, kurniakanlah buat kami rizki yang luas, yang barakah. Wa shifaan min kulli da'in, kurniakanlah buat kami ya Allah kesembuhan daripada segala penyakit, penyakit zahir dan penyakit batin ya Allah, penyakit fizikal dan penyakit hati kami ya Allah, penyakit-penyakit yang kami tahu dan kami tidak tahu, yang terzahir pada mata ataupun yang tersembunyi ya Allah. Kami mohon kesembuhan daripada segala penyakit ya Allah. Wa tijaratan lan tabur, dan kami mohon kepadamu ya Allah perniagaan yang tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa hablana haqiqatal imani bik. Ya Allah, kami mohon kepadamu hakikat keimanan yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak.
sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap atau meminta-minta selain daripada-Mu ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, janganlah Engkau biarkan nasib diri kami, ketentuan hidup kami ya Allah, ketetapan hidup kami ya Allah, janganlah Engkau biarkan lepaskan daripada pandangan-Mu, penjagaan-Mu ya Allah, walaupun sekadar sekelipan mata ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub, ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini berkumpul, walaupun kami berkumpul di tempat yang berbeza ya Allah, namun kami berkumpul di majlis ilmu-Mu, di taman syurga-Mu ya Allah. Dan kami berkumpul ya Allah walaupun di tempat yang berbeza, yang sangat jauh ya Allah, tapi kami berkumpul ya Allah kerana kami mencintai-Mu ya Allah. Waltaqad ala ta'ati, kami bertemu walaupun di alam maya ya Allah kerana mentaati perintah-Mu. Engkau yang memerintahkan kami, Engkau yang berkehendakkan kami, Engkau sangat suka hamba-hamba-Mu berkumpul di majlis ilmu-Mu, majlis zikir-Mu ya Allah. Maka kami berkumpul kerana mentaati-Mu ya Allah. Waltaqad ala ta'atik wa tawahadan ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwah-Mu ya Allah. Wa ta'ahadan ala nusrati syariatik, dan kami mengikat janji setia ya Allah akan mendaulatkan syariat-Mu, akan menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, akan menyambung perjuangan Nabi-Mu ya Allah dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam bersama kami dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, dan dengan di dalam qaryah kami dan dalam negara kami, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahumma rabitata, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wa adimudaha, meserakanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalan-Mu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah, suburkanlah di dalam hati kami ya Allah, suburkanlah hati kami dengan mengenal-Mu ya Allah, dengan mengenal-Mu, mencintai-Mu, merindui-Mu ya Allah. Dan suburkanlah hati kami ya Allah dengan keimanan ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, serta dengan keindahan bertawakal kepada-Mu ya Allah. Wa amita ala syahadati fi sabilik, dan hidupkanlah hati dan matikanlah kami dan hati kami di atas jalan-Mu, di atas jalan, di atas ucapan syahadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah, jadikanlah kami ya Allah akhir kalamina, akhir kalam kami ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengenal-Mu, mengingati-Mu, berzikir kepada-Mu. Ya Allah, bantulah kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur, dan bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan amal saleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Ali. Di tempat yang barakah ini, di waktu yang barakah ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, suatu permohonan yang tidak layak kami minta kepada-Mu ya Allah. Suatu permohonan ya Allah dengan asbab amalan kami nescaya tidak layak ya Allah. Kami hamba-Mu yang sangat sikit beramal, dan kami hamba-Mu yang sangat sedikit menunjukkan rasa syukur kepada-Mu di atas nikmat-Mu yang begitu banyak. Dan kami hamba-Mu ya Allah yang selalu bermaksiat dalam terang ataupun sembunyi. Hamba-Mu yang selalu lalai ya Allah. Ya Allah, dengan amalan yang sangat sedikit. Ya Allah, dengan dosa yang begitu banyak ya Allah. Dengan kurangnya kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, maka sesungguhnya kami tidak layak untuk syurga-Mu ya Allah. Namun dengan keberkatan pada waktu yang barakah ini, kami meminta dan merayu kepada-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami semua ya Allah, yang berada di mana jua sekarang ini ya Allah, yang sedang bersama-sama untuk berdoa dan mengharap kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat kami semua redha-Mu dan syurga-Mu, dan lindungilah kami ya Allah, jauhlah kami daripada kemurkaan-Mu dan juga api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu, merayu kepada-Mu ya Allah.
Kurniakanlah buat kami, buat ibu bapa kami, pasangan kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, adik-beradik kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat kami semuanya, ya Allah, syurga firdausmu bighairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab, ya Allah. Redhamu dan syurgamu, ya Allah. Dan jauhilah kami daripada kemurkaanmu, kemarahanmu dan api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Allahumma inna duha'uka. Ya Allah, pada waktu duha ini, duha itu adalah pemilikmu. Engkaulah memiliki waktu duha. Wal baha'a baha'uka. Dan segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal qudrata qudratuka. Dan segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal quwwata quwwatuka. Dan segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal ismata ismatuka. Dan segala kesucian itu adalah kesucianmu, ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribu. Sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju. Sekiranya rizki itu dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahiru. Sekiranya rizki itu kotor atau haram, maka sucikanlah untuk kami, gantikanlah dengan rizki yang halal. Wa in kana mu'assaran fayasiru. Sekiranya rezeki itu sempit dan susah, maka permudahkanlah bagi kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakanlah kami rezeki mendapat suami yang soleh, ya Allah. Jodoh yang soleh, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami suami yang sekarang ataupun yang belum bersuami dengan jodoh, suami yang soleh, yang baik, yang beriman, yang memimpin kami ke syurga-Mu. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan zuriat keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah, yang beriman, ya Allah, yang bertakwa. Rezeki keturunan yang hebat dengan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, rezeki, ya Allah, mempunyai sahabat-sahabat yang baik, yang membawa kami ke syurga-Mu, ya Allah, yang mengingatkan kami tentang akhirat-Mu, ya Allah, yang menyelamatkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah ibu bapa kami menjadi ibu bapa yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rezekikanlah kami menjadi wanita yang salehah, ya Allah, wanita yang baik, yang akan menjadi bidadari di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami wanita yang lemah dengan hawa nafsu yang begitu kuat. Ya Allah, kami wanita yang sangat sedikit amal soleh, ya Allah. Ya Allah, kami wanita yang lemah dengan segala pujuk rayu dunia ini, ya Allah. Maka kuatkanlah kami, ya Allah, menjadi wanita yang baik, ya Allah. Dan buat lelaki yang hadir pada saat ini yang turut berdoa, jadikanlah mereka lelaki yang hebat pada pandangan-Mu, lelaki yang soleh, lelaki yang kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami isteri yang solehah, isteri yang sentiasa sabar, isteri yang redha dengan ujian yang datang daripada seorang suami. Jadikanlah kami isteri yang menyenangkan pandangan mata suami kami, pandangan dan penyejuk hati suami kami. Isteri yang taat dan muliakan suami, isteri yang mendapat redha suami lalu dapat redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seorang ibu yang baik, ibu yang salehah. Ya Allah, sungguh kami banyak menyakiti hati anak-anak kami. Ya Allah, sungguh kami banyak melakukan kesilapan dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami bersyukur kerana memiliki ibu seperti kami. Bukannya anak-anak kami trauma atau anak-anak kami sedih kerana ada ibu seperti kami, ya Allah. Jadilah kami ibu yang misali, jadi contoh yang baik. Ibu yang sabar, yang kuat, yang redha terhadap anak-anak kami. Ibu yang sentiasa ikhlas terhadap ujian yang datang daripada anak-anak, lalu terus mendoakan, berusaha memberikan kebaikan untuk anak-anak, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami saudara yang baik terhadap saudara kami, terhadap sahabat-sahabat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami, ya Allah, sedang menanti dan mencari jodohnya, ya Allah. Maka kurniakanlah pada waktu yang dekat, pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat, ya Allah, dengan pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, hidupnya sempit, susah, miskin, melarat dan meminta-minta, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang barakah, yang luas, yang tidak disangka-sangka buat sahabat-sahabat kami, hamba-hamba-Mu yang mengharapkan rezeki-Mu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang diuji dengan sakit, ya Allah. Maka berilah kesembuhan, jalan-jalan kesembuhan, penawar yang benar, perawat yang benar, ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang sedang diuji dengan pelbagai ujian yang berat, ya Allah. Duka cita, kecewa, sedih, ya Allah.
Ada yang diuji dengan manusia-manusia sekeliling, daripada pasangannya, daripada anak-anaknya, daripada kawan-kawannya, daripada rakan sekerjanya, daripada majikannya, daripada semuanya, ya Allah. Maka engkau lah yang maha melihat, ya basir, ya syahid, yang maha menyaksikan, ya alim, yang maha mengetahui, ya sami, yang maha mendengar, ya basir, yang maha melihat. Maka ya Allah, engkau lah yang maha mengetahui keadaan sekalian hamba-Mu. Wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah, daku menyerahkan segala urusanku, segala masalah kami, ujian kami, kedukaan, keletihan, ya Allah, segala-galanya kepadamu bulat-bulat, ya Allah. Wahayyi lana, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya engkau lah ya Allah maha melihat keadaan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, pada waktu yang berkat dan di tempat yang berkat ini kami meminta kepadamu, ya Allah. Jadikanlah, kurniakanlah buat ibu bapa kami pengampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu, ya Allah, buat ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami adalah manusia biasa yang banyak buat salah juga, ya Allah. Ya Allah, kami daripada kecil sehingga kami dewasa, ya Allah, kami bukan tidak perasan dan tidak sedar kesilapan ibu bapa kami, sehingga kadang kami rasa tidak redha dan kami rasa, ya Allah, apa yang ibu bapa kami buat, kadang kami rasa tidak boleh terima, ya Allah. Namun ya Allah, kebaikan mereka lebih banyak daripada kesilapan dan kekurangan. Ya Allah, kebaikan dan pengorbanan mereka jauh lebih banyak, sehingga kami tidak layak untuk menghitung kekurangan dan kesilapan mereka, ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah dalam hati kami kemaafan terhadap ibu bapa kami, dan ampunilah segala dosa dan kelalaian ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat ibu bapa kami, rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Dan buat ibu bapa kami yang telah pergi, yang berada di alam barzah, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka, ya Allah, seluas mata memandang. Dan jadikanlah kuburan ibu bapa kami, nenek moyang kami, adik-beradik kami, anak-anak zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami yang telah pergi, ya Allah, yang sedang berada di alam kubur, di alam barzah-Mu, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka ibarat taman syurga-Mu, ya Allah. Jauhlah daripada azab kubur dan himpinan kubur. Permudahkanlah hisab mereka, ya Allah. Ya Allah, kami bakal mati, kami juga akan berpindah ke alam barzah. Itulah saat yang paling kami takut dalam hidup kami, iaitu saat malaikat maut-Mu datang kepada kami lalu mengambil nyawa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat takut saat itu apabila ianya tiba, ya Allah. Kerana itu kami mohon kepadamu, ya Allah, Allahumma zuqna, ya Allah, akhiri kalamina, rizkikan kami akhir kalimah kami, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana sabda Nabi-Mu, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti akan masuk syurga, ya Allah. Ya Allah, Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah. Akhirkanlah, ya Allah, kehidupan kami ini, ya Allah. Ya Allah, dengan husnul khatimah, wala takhtim lana bi su'ul khatimah, dan jauhlah kami daripada su'ul khatimah, kematian yang buruk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik. Ya Allah, jadilah kami kehidupan di dunia baik dan kehidupan di akhirat baik, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Mujib, yang Maha memakbulkan doa. Ya Allah, ya Sami, Maha mendengar. Ya Allah, ya Basir, ya Syahid, yang Maha melihat dan Maha menyaksikan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, rizkikanlah buat kami dan sahabat-sahabat kami, hamba-hamba-Mu yang Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui. Di kalangan hamba-Mu ini sangat berhajat untuk datang ke tanah suci, sangat menginginkan untuk ke tanah suci ini, sangat menginginkan untuk melihat Kaabah di hadapan mata, ingin menunaikan umrah dan haji. Di kalangan yang hadir ni ramai warga emas, orang tua, umur dah 50, 60, 70 belum pernah sampai ke Mekah dan Madinah. Di kalangan hamba-hamba-Mu ini yang susah, ya Allah, yang setiap rezekinya habis untuk ahli keluarga, habis dengan segala komitmen, ya Allah. Kumpul-kumpul guna, ya Allah. Engkau lah Maha mengetahui di kalangan hamba-Mu, ya Allah, yang benar-benar ingin ke tanah suci-Mu ini, ya Allah, ke Mekah untuk menunaikan umrah dan haji, ke Madinah untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, rizkikanlah kepada mereka, kepada kami semua, ya Allah,
rezeki yang luas dan tidak disangka rezeki yang barakah untuk menyampaikan kami ke bumi-Mu ini ya Allah, ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pilihlah ya Allah dengan kekuasaan-Mu, dengan kehendak-Mu ya Allah. Sesungguhnya ramainya hamba-Mu yang datang bukan kerana harta, tetapi kerana kehendak-Mu mereka datang tanpa harta. Ya Allah, kerana kehendak-Mu ya Allah, maka berilah kemampuan dari sudut rezeki, dari sudut kesihatan, dari sudut keadaan ya Allah, buat hamba-hamba-Mu yang sangat mengharap dan meminta ya Allah pada waktu yang terdekat ya Allah, untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah di Mekah dan di Madinah, untuk menunaikan haji dan umrah, dan untuk menziarah Rasulullah, para sahabat dan semuanya ya Allah. Ya Allah, terimalah permintaan kami, pandanglah rayuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau lah yang maha berkuasa, tidak ada halangan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Allah. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan doa kita tadi tu Allah makbulkan, Allah angkat. Lalu Allah akan pilih kita tuan-puan sekalian. Allah pilih kita menjadi hamba-Nya ya Allah, untuk menjadi hamba-Nya yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Sahabat-sahabat tuan-puan dan Allah sekalian, bila kita berdoa dengan Allah, kita mesti berdoa dengan yakin. Kita mesti berdoa dengan tidak ada keraguan bahawa Allah akan makbulkan dan tidak ada halangan untuk Allah tunaikan. Itulah adab kita bila berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-hambaku apabila dia meminta. Apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia mentaati segala perintahku dan hendaklah dia percaya kepadaku. Hendaklah dia beriman kepadaku. Hendaklah dia yakin denganku. Sebab itu syarat untuk kita berdoa kepada Allah mesti yakin dan percaya, dan mesti kita taat kepada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Dan Allah pun berjanji siapa yang meminta dia pasti memakbulkan. Jadi kita orang beriman mesti yakin Allah makbulkan. Cuma bila dan bagaimana, itu rahsia Allah. Bagaimana cara Allah makbulkan doa kita dan bila Allah makbulkan, semua itu dalam pengetahuan dan mengikut kehendak dan kebijaksanaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua sahabat yang hadir lebih kurang dalam 6,000 lebih. 6,000 lebih tadi 3.5, dalam 6,000 lebih kurang dalam 6,000. 3, 4, 5. Betul, sekarang 5,600. Campur tadi dalam 6,000 lebih kurang. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua sahabat-sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah. Di alam maya, walaupun di alam maya ini kita bertemu, tapi Allah saksikan kita berada di dalam majlis ilmu yang sama, taman syurganya yang sementara di dunia. Mudah-mudahan Allah akan satukan kita kembali di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Salam kasih, salam hormat, salam sayang daripada saya, sahabat-sahabat semua. Sekian, kita tangguhkan majlis ilmu, majlis zikir kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, hari ini hari terakhir saya di kota Madinah. Selepas selesai solat Jumaat, tuan-tuan sekalian, solat Jumaat kalau di Madinah Mekah ni untuk ruang solat muslimat seluas-luasnya. Semua yang pergi ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram mesti akan ada ruang untuk solat Jumaat. Sebab itu bagi orang yang datang Mekah Madinah, wanita janganlah lepaskan solat Jumaat. Bagi wanita yang tarikhnya dijangka haid pada waktu dia di umrah, makanlah ubat. Makan ubat, pergi jumpa doktor, kata nak ubat penahan haid. InsyaAllah ubat tu memang berkesan.
Alhamdulillah ahli jemaah kami wanita lebih kurang, wanita 100 lebih. Jemaah ni kami jemaah yang ikut sama dalam travel kita ni, dalam jemaah kita ni lebih 150 orang. Jemaah wanita saja dalam 110 macam tu, 120 lebih kurang lah, ramai wanita 110 kot. Alhamdulillah kita dah nasihat awal-awal lagi, makanlah ubat penahan haid tu supaya semua boleh maksimumkan ibadah, tak terhalang untuk buat umrah. Target kita untuk khatam Quran 30 juzuk, nak solat qada sebanyak-banyaknya, sebab solat di sini digandakan. Di Masjid Nabawi digandakan 1000 kali ganda. Kalau solat di Masjidil Haram pula 100,000 kali ganda. Tuan-puan sekalian. Jadi masya-Allah semua ini tuan-puan sekalian, kalau wanita tu memanglah kadang kita rasa dengar doa insya-Allah Allah makbulkan, kita tak akan hit. Kalau dah tarikh tu, kalau kita ranya pada waktu duduk di Mekah Madinah tu dijangka, makanlah ubat. Saya sendiri pun makan ubat. Hukumnya harus, kan, ubat tu pun tak ada apa yang syubhah dan ia tidak memberi mudarat dan dapat keizinan suami dan sebagainya, makan. Jadi tuan-puan sekalian, masya-Allah hari ni hari terakhir saya di Madinah. Selepas selesai solat Jumaat nanti di Masjid Nabawi ini akan bertolak ke Makkah untuk menunaikan umrah. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak, sayang semua. Subhanallah, kita doakan selalu. Saya kalau doa kan di Makkah Madinah ni mesti selitkan tuan-puan, sahabat-sahabat semua. Ya Allah, buat sahabat-sahabatku di alam maya, sahabat-sahabatku yang aku pernah jumpa atau tidak, yang aku tahu atau tidak. Ya Allah, sahabat yang Kau Maha tahu, kami saling menyayangi walaupun tak saling jumpa, kan. Subhanallah, kurniakanlah buat mereka rezeki yang baik sebagaimana Kau berikan rezeki yang baik buat hamba-Mu yang soleh. Rezeki datang ke Mekah, ke Madinah ini, ya Allah. Jadi siapa yang selalu Ustazah doakan nak pergi juga, Ustazah doakan kami, doakan saya, Ustazah sekian-sekian nak pergi juga dengan Ustazah, macam-macam lah doa yang dikirimkan dan diminta, maka doa itu selalu saya baca secara umum. Bila doa untuk diri sendiri, sehat ke, rezeki ke, apa saja, doa itu saya akan jadikan umum. Saya akan sebut, Ya Allah, jadi berikanlah kami anak yang soleh. Kami tu niatkan untuk sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.